kita Tanah Rizab Melayu tu ya, itu pun diambil oleh kerajaan ya. Jadi yang kita ni nak berlawan dengan mereka yang telah berjaya tanpa kita sendiri ada tanah untuk kita nak mulakan perniagaan ke ataupun nak buat sesuatu ya. Jadi tanah yang yang dimajukan oleh kerajaan di-share dengan orang lain tanah kita. Tapi tanah kita, tanah dia juga. Itu apa yang berlaku hari ini ya. Kalau kita lihat sini semasa Tan Cheng Lock punya anak ya, Tan Siew Sin nama dia, bila dia ambil alih sebagai menteri keuangan ya, semasa itu perkara yang pertama sekali dia buat adalah untuk memastikan lebih ramai lagi bangsa dia untuk mendapat tanah. Kalau kita lihat di Melaka, sebab Tan Siew Sin ni daripada Melaka ya, 1430 yang meminta, 1430 yang dapat ya. Maknanya kita ni nak berlawan, mereka telah lama jauh ke hadapan ya, berbanding dengan kita baru nak mula. Dan kita punya collateral tak ada collateral ya. Kita nak gunakan tanah Rizab Melayu ni, kita nak mohon pada kerajaan tanah Rizab ke apa, dah tak ada lagi dah. Jadi kalau kita nak mohon balik pada kerajaan supaya kerajaan ganti balik tanah yang dah dijual oleh kerajaan. Kerajaan bila kita tegur dia pasal tanah Rizab Melayu ni, untuk memulangkan tanah Rizab Melayu ni, jawapan mereka adalah orang Melayu banyak jual tanah Rizab Melayu. Sebenarnya yang menjual tanah Rizab Melayu family ya, hanya segelintir sahaja. Mereka yang kesempitan keuangan dia jual tanah Rizab Melayu. Tapi kalau dijual kepada orang Melayu tak apa, kalau dia jual ataupun pajak kepada bangsa lain, itu yang menjadi masalah. Tapi yang paling rampant menjual tanah Rizab Melayu ni ada kerajaan sebenarnya, kerajaan sendiri. Jadi banyak dah kawan-kawan banyak yang bercakap dengan saya, Zaharah tak payahlah cakap lagi pasal tanah Rizab Melayu ni, sebab dah banyak dah buat seminar-seminar tentang tanah Rizab Melayu ni. Jadi tak ada mendapat perhatian daripada kerajaan. Saya kata kita cuba, kita tengok daripada sudut lain, di mana tanah Rizab Melayu ni bukan senang-senang British kasih. Sebenarnya orang tua-tua kita, moyang-moyang kita dahulu yang paksa British mengadakan tanah Rizab Melayu ni atas sebab pergaduhan dan peperangan daripada bangsa asing untuk mendapatkan tanah kita ya. Jadi di sini adalah sampai tahun 2013. Kita tengok sampai 2013, kita tengok bahagian Terengganu. Yang paling kurang mengganti balik tanah-tanah Rizab yang telah digunakan oleh kerajaan. Kelantan ada buat penggantian balik. Kalau nak ikutkan, Kelantan yang paling banyak sekali membuat pemulangan balik tanah-tanah Rizab Melayu ni ya. Yang lain tu macam ramai orang Kelantan di sini. Dan macam Pulau Pinang tak ada tanah Rizab Melayu ya. Dia consider Pulau Pinang tu sebagai kepunyaan British. Jadi ada sedikit saja sekarang ni berbaki tanah kepunyaan Melayu. Dah tahun 2016 kalau nak ikutkan ada 3% saja lagi, tapi hari ini bila dicek hanya 1% saja lagi ya. 1% saja berbaki tanah Melayu di Penang. Dan juga di Melaka tak ada di dalam akta enactment tanah Rizab Melayu, hanya yang ada tanah adat. Itu pun setelah peperangan Nanning ya. Jadi orang asli ni dia pagar-pagar tanah adat tu supaya British tak usik. Jadi kalau kita lihat, kalau itulah baiknya moyang kita, orang asli, Tok Batin dahulu. Kalau tak ada mereka, kita tak ada kita tak ada tanah-tanah ni yang berbaki. Tanah bermula dengan tanah adat, lepas tu baru tanah Rizab Melayu Jadi di sini kalau kita lihat ya, di Kuala Lumpur pun dah tak ada lagi tanah Rizab Melayu, hanya berbaki sedikit di Kampung Baru. Kampung Baru kita tidak boleh iktiraf itu sebagai tanah Rizab, bekas itu adalah tanah pertanian untuk Melayu lain ya. Yang tanah Rizab Melayu ada di Bukit Kiara, ada di Kayu Ara, yang di mana mereka sekarang ni bina bangunan-bangunan rumah-rumah pangsa ataupun rumah-rumah berderet tu. Saya tengok yang mengusahakan tanah Rizab Melayu adalah bangsa asing dan telah ditukar kepada syarikat, dan syarikat tu buat perumahan. Sama juga macam di
Datuk Keramat ya. Datuk Keramat tu tanah Rizab Melayu dijual kepada Singapura. Ada sebidang besar kat situ ya. Jadi kita kena prihatin daripada hari ini. Ya, saya ada buat saya ada perincikan ya mengenai tanah Rizab Melayu ini dalam buku saya jilid ke-6 ya. Di situ kalau kita boleh lihat macam mana tanah Rizab Melayu itu digubal dan dijadikan satu enactment, dan juga tanah adat, dan macam mana kita kehilangan ya sedikit demi sedikit sampai sekarang hanya tinggal kenangan ya. Kalau kita tidak buat apa-apa, tanah Rizab Melayu hanya tinggal kenangan ya.